Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita dapat belajar mengenai tauhid. Okey. Ustazah buat macam ni, nampak tak? Saya tunjuk ni. Tawau bukannya tu. Tawau bunyi tau. Hayadan bunyi hid. Tauhid. Baca ramai-ramai. Tauhid. Okey. Tahun 1. Kamu tahun berapa? Tahun 1 kan? Okey. Next. Okey. Nampak tak? Tak nampak kan? Okey, awak punya buku teks tu boleh tengok yang pertama ni. Pelajaran pertama ialah iman. Kita nak belajar tentang iman. Kita nak jadi orang yang beriman. Okey, dekat iman tu dia pengertian iman. Pengertian iman. Ya, lepas tu yang kedua ni rukun iman. Ada 2 je. Unit 1 dengan unit 2. Okey, yang lain-lain tak payah ambil tahu. Yang bawah-bawah ni semua ni nanti kita belajar. Tu minggu yang lain. Jadi yang hari ni cuma unit 1 dengan unit 2 sahaja. Okey, ni iman. Iman dia macam ni. Alif ya, mim alif nun, iman. Okey. Sekarang ni pelajaran pertama, iman. Okey. Ya, di akhir pembelajaran adik dapat menyebut pengertian iman. Apa pengertian iman ni? Okey, unit 1, pengertian iman. Okey, pengertian iman ada 4. Semuanya 4. Kita baca. Contoh dia, perhatikan dan faham. Apa ni? Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan langit dan bumi. Allah Taala yang menjadikan langit dengan bumi. Ni dia cuma nak cerita je. Dia nak bagi contoh. Dia menjadi Allah Taala yang jadikan langit dan Allah Taala yang jadikan bumi. Dan Allah Taala menjadikan semua isi di dalam dia. Apa dia? Jadikan kita, kan? Jadikan pokok, jadikan semua benda. Walaupun kita nampak macam orang yang buat, tetapi Allah Ta'ala juga yang izinkan supaya orang tu dapat buat. Contohnya macam kereta, kan? Kereta siapa yang buat? Kereta yang buat dia adalah manusia, kan? Tapi Allah Ta'ala yang mengilhamkan macam mana nak buat kereta tu, macam tu. Jadi orang tu pandai. Okey, tengok alam tidak kekal. Alam tidak kekal ni macam ni lah alam. Ada pokok, ada apalah semua ni, kan? Tengok Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad SAW, rezeki ditentukan oleh Allah. Ini tak ada apa-apa, ni contoh saja, bukan pengertian pun. Okey, terus pergi kepada next page. Ni pengertian dia. Nampak tak? Dia nampak tak? Tak nampak? Okey, tak nampak, kita tengok page lain lah. Ini baru nampak, kan? Tadi nampak tak? Baca dan faham. Kita kena baca dan faham. Kita baca dulu ya. Pengertian iman ialah nombor 1. Nombor 1 pengertian iman. Iman kita nak sebut iman tu macam mana? Pengakuan dengan lisan. Lisan ni apa sayang? Lisan ni ialah lidah. Pengakuan dengan lidah. Okey, kita mengaku dengan lidah. Kalau kita mengaku apa? Kita mengaku Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Jadi kita dah beriman dah. Pengertian iman. Jadi kita dah mengaku dah dengan lidah kita, kan? Kita dah mengaku. Lepas tu, nombor 2, boleh membenarkan. Kita membenarkan di dalam hati kita pula. Dalam hati kita pun kata ya ada, kita percaya ada, kan? Walaupun kita tak nampak, Allah Ta'ala tu boleh lihat tak? Kita tak nampak ya. Allah Ta'ala tu dia boleh lihat kita, tapi kita tak boleh lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Okey, yang ketiga beramal. Kena beramal. Dengan anggota badan. Beramal dengan anggota badan ni macam mana? Maksudnya kita beramal, kita melakukan kerja-kerja semua dengan anggota badan kita. Dengan tangan, kaki, badan. Contohnya macam solat. Allah Ta'ala perintahkan kita solat. Jadi kita kena melakukan amalan solat tu. Itu dapat pahala, dapat kita menjalankan tanggungjawab sebagai hamba-Nya kepada Tuhan Rabbul Izzati. Kita kena membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, next page. Okey, kembali kepada yang nombor 2 tadi. Nombor 2, yang tadi ni lah nombor 2 sudah. Nombor 3 lah. Nombor 3. Nombor 3 kecil, tak nampak kan? Jadi kita terus pergi nombor 4, dah baca. Nombor 5. Senangnya kan? Tengok. Rukun iman 6 perkara. Rukun iman berapa perkara? 6. Adik-adik kan dah tahu dah kan? Ini kena hafal ya. Kalau orang tanya rukun iman ada berapa? 6. Macam mana awak tahu? Saya belajar. Saya tahulah. Ustazah kata rukun iman ada 6. Okey, yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama Allah. Kalau kita nak membesarkan Allah, kita sebut Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada kesyirikan. Kita duk syirik kan kepada Allah. Kita Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 2, beriman kepada malaikat. Kenapa lepas Allah malaikat? Allah nombor 1. Allah nombor 1, nombor 2 malaikat. Sebab alam ni diciptakan kan? Allah kan, Allah yang ciptakan alam ni. Lepas tu Allah jadikan malaikat hamba-Nya. Malaikat tu hamba Allah Ta'ala. Hamba Allah Ta'ala. Kita pun hamba Allah Ta'ala juga. Malaikat pun hamba Allah Ta'ala. Tetapi hamba Allah yang taat dan patuh. Ni tak pernah melawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia taat, dia patuh, dia ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni beriman juga. Beriman kepada malaikat. Jadi beriman ni kita tak payah dah ulang-ulang. Kita dah tahu dah. Beriman kepada malaikat. Kena hafal tahu. Nanti cikgu nak buat kuis. Nombor 3, beriman kepada kitab. Kitab dulu turun. Maksudnya nombor 1 Allah, nombor 2 malaikat, nombor 3 kitab. Ini buku teks awak tahu. Awak kalau tak nak tengok dekat skrin ni, awak boleh tengok dekat buku teks. Tapi kalau awak nak senang, awak tengok je lah dekat buku teks dekat skrin ni. Nombor 3, beriman kepada kitab. Kitab tu apa? Ada 4 kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Kita baca yang mana? Kita baca yang Al-Quran. Sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 3 lagi tu itu kitab nabi-nabi terdahulu. Jadi tak payah baca dah. Kita baca yang kitab Al-Quran saja. Dalam tu banyak panduan-panduan untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-harian kita. Okey, nombor 6. Mana nak habis dah. Nombor 6 pula. Nombor 4, baru beriman kepada Rasul. Adik-adik kena faham lah. Nombor 1 Allah. Tengok tangan cikgu ni. Nombor 2 malaikat. Nombor 3 kitab. Nombor 4 Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah ya. Nombor 5 yang warna biru ni
beriman kepada hari kiamat. Dia mesti percaya hari kiamat akan tiba. Jangan takut. Sebab apa jangan takut? Sebab hari kiamat kan akan berlaku juga. Sebab kita takut hari kiamat, jadi kita beriman kepada Rasul, kitab tadi ni. Kita baca dalam kitab tu ada panduan-panduan untuk kita gunakan. Itulah gunanya Al-Quran. Supaya kita ikut jalan yang lurus. Kita ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan takut. Kita akan menempuh juga hari-hari ini. Bukan cikgu nak takut-takutkan awak. Hari kiamat adalah hari pengakhiran dunia. Tak ada, cikgu tak takut. Ustazah tak takutkan awak semua. Tapi Ustazah nak bagi tahu akan berlaku juga hari kehancuran dunia ni. Dunia ni akan hancur juga. Tapi bagi orang yang beriman dan beramal soleh, dia tak takut. Dia tak takut sebab dia beramal soleh dah. Ya. Jadi kita kena jadi orang mukmin. Jadi kalau nak jadi orang mukmin macam mana? Kena faham Al-Quran tadi tu. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dah faham Al-Quran kan, kena baca, kena hafal. Sebab tu kita tengok kalau kita boleh pergi Mekah, kan, kita boleh pergi Mekah, kita tengok orang jadi imam, hafaz Quran. Macam mana dia boleh hafal Quran yang banyak? Kalimah-kalimah tu dia boleh ingat. Itu sebab tu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu mukjizat, kalamullah, bukan ciptaan manusia. Ini bukan ciptaan manusia, ni Allah yang cipta. Kalamullah. Jadi boleh ingat. Allah Ta'ala izinkan kita ingat, kita boleh ingat. Jadi kita kena minta doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita boleh ingat. Ya Allah, Tuhanku, bagilah hamba-Mu ini ingat kalam-kalam dalam perkataan-perkataan dalam Al-Quran tu. Okey. Yang kelima tu hari kiamat. Ustazah bukan nak takutkan awak semua, kan? Tapi awak kena tahu juga hari kiamat akan berlaku. Orang mukmin, orang beramal soleh, dia tak takut kepada hari kiamat. Dia takut hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Sebab dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala jelah yang mampu menolong dia, bukan makhluk-makhluk lain. Okey. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Qada qadar ni apa? Qada qadar ni ialah ketentuan. Qada dan qadar ni ialah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qada baik, qadar baik. Kalau dah kita macam, kita tak bercakap tu nasib je. Kita kena kata qada dan qadar ni dah ketentuan. Ketentuan saya jadi macam ni. Contohnya ketentuan awak belajar di Setia Budi. Jadi awak dah Allah Ta'ala dah pilih dah lah awak belajar di Setia Budi. Dah ketentuan awak belajar di Setia Budi. Macam tu. Qadar ni pula sama je, qada dan qadar. Nanti kita akan bincangkan. Awak hafal je dulu ya. Masa ni awak hafal dulu qada-qadar. Nanti sampai waktu dia, kita akan belajar apa itu qada dan qadar. Qada eja dia qada alif hamzah. Qada macam mana eja dia? Qaf ba alif hamzah. Dan qadar macam mana eja dia? Qaf darah titik. Macam itulah adik-adik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.